Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Ma ba'd. Tuan Imam, Ustaz Amran, Akhi Khairuddin, tuan-tuan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jal. Jadi dapat ganti kelas kita pada hari Sabtu yang lepas ya, ke malam ini, Alhamdulillah. Dan memang buku dah habis dah, tapi bolehlah yang bawa buku tu untuk buat catatan di buku, kerana kita masih lagi membincangkan perihal salat. Dan pada malam ni kita khususkan perbincangan tentang hukum salat tasbih menurut ulama ya. Walaupun saya tahu tuan-tuan dah ada pendirian masing-masing tentang salat tasbih ni, tapi kita cuba lihat jugalah apa ulasan ulama tentang solat sunat yang begitu terkenal ini ya. Kalau di surau tempat saya, rasanya setiap minggu solat tasbih pada Khamis malam Jumaat, macam ni lah. Seingat saya lah, memang setiap minggu dia lepas salatul isyak tu, dia terus solat tasbih ke ataupun dia solat ba'diyah dulu. Yang tu saya lupa dah. Tapi pernah saya ada pengalaman tengok salat tasbih dipimpin oleh imam orang Arab ya, dan agak laju jugalah. Dan dengan kelajuan tu dia tidak membebankan jemaah saya kira untuk salat dalam tempoh yang panjang ya. Sebenarnya tak terlalu panjang lah bila laju tu, tak terlalu lama. Dia pun baca surah yang ringkas je, macam kuliah begitu je. Dan bacaannya macam ginilah: subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Jadi tidaklah terlalu lama. Dan dalam bulan Ramadan pun saya pun tak ingat sebab saya tak pergi surau. Saya buka puasa di masjid, tapi saya dapat maklumatnya macam kerap solat tasbih di bulan Ramadan, setiap malam ke ataupun 10 malam yang akhir, saya tak ingat dah. Dan memanglah surau tu dia tempat kuat orang beramal ya, sebab dia biasanya mengajar situ tu orang-orang gigi Habib yang kuat amalan ni. Dan mereka ada zikir khas pula di bulan Zulhijjah. Sudah amalan tu alhamdulillah sangat-sangat baguslah. Baik, tuan-tuan sekalian, apa pun kita cuba lihat apa perbincangannya kalangan ulama tentang salatul tasbih. Pertamanya, tasbih ni dia satu lafaz yang boleh bersifat umum dan juga khusus. Khususnya kalau kita sebut tasbih, kita akan bayangkan subhanallah ataupun subuhun quddus rabbul malaikati warruh, ataupun subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ataupun subhanazil jabarut al malakut al kibriya al azamah. Jadi pertamanya kita faham tasbih tu dia lafaz yang takhsis ataupun khusus. Tapi tasbih juga boleh membawa maksud yang umum, sebagaimana difahami oleh sebahagian ulama. Contohnya kita baca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Sebahagian ulama dia bezakan tasbih lain, bihamdi rabbika tu benda lain pula. Tapi sebahagian ulama kata sama, bertasbihlah dengan cara menyucikan, dengan cara memuji Tuhanmu. Artinya kalau kita baca alhamdulillah pun dia consider sebagai tasbih juga. Kalau kita baca apa-apalah zikir yang lain, termasuk kalau salat pun disebutkan salat sunat pun, salat dia panggil apa ya, istilah dalam hadis tu dia ada lafaz hadis saya lupa. Tapi Nabi SAW mengerjakan salat sunat, dia guna istilah tasbih lah. Tapi istilah tu saya lupa, sabbaha ke ataupun saya tak ingat yang tu. Dia ada hadis dia. Jadi boleh difahami bahawasanya salat sabbaha ataupun apa tu, ia adalah salat sunat ya. Dan begitu juga kalau kita lihat dalam kes tasbih ni, apa sahaja perbuatan kita menyucikan Allah Azza wa Jalla, seperti kita membanteras ajaran-ajaran yang khurafat, takhayyul pun boleh dianggap sebagai tasbih juga.
Sebagaimana ayat tadilah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ar-Razi menyatakan fasabbih itu artinya runtuhkan berhala-berhala yang ada dalam kota, yang ada dalam Masjidil Haram, yang ada dalam Kaabah, ya. Baik. Kemudiannya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat juga perkataan tasbih ini, subhanallah, biasanya digunakan apabila kita tidak bersetuju dengan sesuatu perkara dengan niat menyucikan Allah Azza wa Jal daripada sebarang keburukan. Kerana subhana tu artinya menjauhkan. Artinya Allah jauh daripada sebarang syirik, Allah jauh daripada sebarang benda-benda yang mengaibkan, Allah jauh daripada apa-apalah. Jadi apabila kita berdepan dengan satu situasi yang kita tak setuju dengan benda tu, maka kita disunnahkan untuk sebut subhanallah. Misalnya kalau kita lihat ada orang yang melengah-lengahkan salat contohnya kan. Jadi kita nak tegur anak kita tu yang lewat salat, subhanallah. Kan tadi Walid dah bagi tahu salat maghrib awal contohnya, ataupun abi ke apa itu pula pada tuan-tuan sekalian. Okey, ataupun kita nampak ada orang yang berlumba motosikal, kita tak setuju, subhanallah tersebut. Dan mungkin juga boleh digunakan subhanallah tu kerana kita takjub dengan kebesaran Allah Azza wa Jal. Contohlah kalau kita lihat gerhana matahari, ataupun kalau orang yang pergi ke Norway dia tengok aurora sebagai contoh, disebut subhanallah. Pun sefaham saya juga digalakkan demikian. Sebagaimana kata Allah, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Jadi benda yang menakjubkan ni subhanallah pun boleh insya-Allah, dan perkataan masya-Allah pun boleh. Jadi kalau masuk kebun tu, kalau tengok tanaman-tanaman kita elok cantik, maka disunnahkan kita baca masya-Allah, la quwwata illa billah. Okey, misalnya ya, tengok kereta rumah cantik, tengok budak-budak comel, ataupun tengok apa-apalah yang mengagumkan, masya-Allah. Kalau dia tambah masya-Allah, la quwwata illa billah. Baik, sekarang itu dia punya asaslah tuan-tuan sekalian. Ada satu lagi, ada beza tak antara tasbih dengan takdis? Dalam praktikalnya kita baca subuhun kudusun. Itu antara bacaan masa rukuk dan juga sujudnya. Subuhun kudusun Rabbul malaikati war ruh. Subuh tasbih, kudus takdis. Jadi sebahagian ulama kata sama aja, subuh dengan kudus ni tak ada beza, tasbih dan juga takdis. Tapi sebahagian ulama membezakan dengan menyatakan kalau tasbih ni dia lebih kepada kita menyucikan Allah daripada sebarang kekurangan, daripada sebarang syirik, daripada sebarang kelemahan dan lain-lain. Kalau takdis tu dia lebih berkait dengan tempat, dia lebih berkait dengan fizikal, itu takdis. Okey. Ada ulama yang menyatakan bahawasanya tasbih ni dia lebih tinggi kedudukannya daripada takdis itu sendiri. Okey, jadi kalau tasbih itu ialah menyucikan Allah daripada sebarang benda yang tak layak, manakala takdis pula ialah macam mana ya? Takdis ini dia khusus untuk Allah Azza wa Jal, manakala takdis pula dia boleh untuk benda lain. Ada ulama kata begitu. Contohnya kita katakan Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas, kata Allah Azza wa Jal, udkhulul ardal muqaddasati allati kataballahu lakum. Ataupun kita sebut Maryam al-Muqaddasah pun boleh, ya, Maryam al-Muqaddasah yang disucikan, ya. Okey, baik. Sekarang ni macam mana dengan solat sunat tasbih? Solat sunat tasbih ni dia ada panduan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tuan-tuan semua maklum ya sebenarnya, iaitu satu perbualan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bapa saudaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib Syaibah radhiyallahu an. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abbas, bapa saudaraku, nak tak kalau aku ceritakan sesuatu? Okey, dan adalah sembang-sembang Nabi tu. Okey, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nak ajar satu benda yang mana kalau pak cik buat benda ni, amalan ini, ghafarallahu laka dzambaka awwaluhu wa akhirah. Allah Taala akan ampunkan dosa pak cik, awwalahu yang awal dan yang akhir, yang lama, yang akan datang, yang dilakukan secara tak sengaja, tersilap, dan juga yang sengaja.
Dosa kecil, dosa besar, dosa yang tersembunyi dan dosa secara terbuka, semuanya diampunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi SAW, an tusalliya arba'a raka'atin taqra' fi kulli raka'atin fatihatul kitabi wa surah. Pakcik kena solat 4 rakaat, yang mana setiap rakaat tu kena baca Fatihah dan juga surah. Ya, setiap rakaat. Fa idza faraghta minal qira'ati fi awwali rak'ah wa anta qa'imun qulta subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah. Selesai sahaja membaca surah pada rakaat yang pertama, pakcik bacalah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudiannya pakcik rukuk, pakcik bacalah subhanallah tadi tasbih sebanyak 10 kali. Okey. 15 10 kali rukuk dah 25 kan. Kemudian bangun daripada rukuk i'tidal, fataquluha 10 kali lagi 35. Summa tahwi sajidan fataquluha wa anta sajidun 10. Kemudian turun sujud, baca lagi 10 kali 45 kan. 45. Kemudian duduk antara dua sujud, baca 10 kali 55. Kemudian sujud sekali lagi, baca 10 kali jadi 65. Okey, 65. Okey, baik. Sekejap ya. Okey, 65 satu Kemudiannya bila kita kata Nabi, bila bangun tu summa tarfa' ra'saka fataquluha 10. Bila bangun angkat kepala tu dan tak dinyatakan masa mana tu. Ada orang yang buat ketika duduk istirahat. Bangun daripada sujud yang kedua tu, sama ada duduk istirahat ataupun berdiri, baca lagi sebanyak 10 kali fadzalika 75 fi kulli raka'ah. Jadi cukuplah 75 kali. Yang saya fahamnya ialah duduk istirahat. Okey, duduk istirahat, duduk dulu sebelum berdiri, baca dulu 10 kali subhanallah. Kemudiannya barulah berdiri dan buatlah macam tu pada rakaat yang kedua. Jadi kalau satu rakaat 75 kali, 2 rakaat 150. Jadi kalau 4 rakaat 300 kali. Okey, baik. Hadis ni biasa dah dengar, cuma kita baca balik, mungkin kita dah lupa kan. Ini sata'atan tusalliha fi kulli yawmin marrah faf'al. Kalau pakcik larat solat setiap hari, pakcik buatlah. Fa illam taf'al fa fi kulli jumu'atin marrah. Kalau tak mampu, seminggu sekali hari Jumaat. Itulah yang surau saya buat tu setiap malam Jumaat je. Fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marrah. Kalau tak mampu juga, setahun sekali pun okeylah. Fa illam taf'al fa fi umrika marrah. Kalau tak mampu juga, sekali seumur hidup. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibn Majah dan juga Al-Baihaqi. Jadi tuan-tuan mesti pernah kan solat tasbih kan? Ke tak pernah langsung? Tak pernah. Yang muda-muda tak pernah kot. Din pernah. Yang senior-senior ni pernah lah solat tasbih kan. Ustaz Amran pun pernah kot kan. Masih muda-muda dulu. Seingat saya first time solat tasbih tu masa sekolah menengah memang berlagu. Subhanallah, Alhamdulillah, jadi namanya solat lagi tu. Itu yang membuatkan kami serik tu. Kalau dia baca laju, kita okey lah nak solat kan. Ni baca berlagu tu, ya Allah, lama sungguh. Okey, jadi tapi solat yang paling lama pernah saya lalui ialah solat gerhana matahari. Kawan saya jadi imam, memang pilih imam yang paling laju bacaan, tapi tajwid dia okey, bacaannya jelas. Jadi satu rakaat tu satu juzuk dia baca. Situ yang paling lama lah. Tapi orang lain lagi dahsyat sebenarnya. Yang Syekh Fadlan Hasan Abbas dengarnya 3 jam dia solat gerhana matahari. Itu dalam keadaan dia uzur tu, dia pegang dinding masa dia solat. Itu cerita yang saya dengar lah. Baik. Jadi sekarang tu ada hujah dia daripada itu. Saya ulang balik. Tapi kalau itu dalam cerita hadis Nabi, kalau kita tengok daripada sudut praktikal yang dilakukan, ada yang tak setuju baca tasbih masa duduk istirahat sebelum berdiri. Maka cara dia, kita takbir dulu Allahu Akbar, tasbih dulu 15 kali. Okey. Habis baca surah baru 10 kali lagi. Okey, kemudian barulah rukuk 10 kali tasbih, i'tidal 10 kali tasbih, sujud 10 kali tasbih, duduk antara dua sujud 10 kali, sujud pula 10 kali, jadi 75 kali. Kerana 15 kali itu kita baca sebelum membaca surah Al-Fatihah.
Okey, jadi bila berdiri pun sambung begitu dan penutupnya ketika tasyahudil akhir. Baik. Jadi kemudiannya ada lagi lah ulama bincang, kalau begitu kalau kita buat solat tu pada siang hari macam mana, kalau buat malam macam mana pula? Jadi ada yang kata kalau buat siang tu 4 rakaat 1 salam, kalau malam tu 4 rakaat 2 salam. Dia kata begitu, wallahu alam ya. Jadi sekarang ni apa komen ulama tentang salatul tasbih, yang mana dalam kitab ini disebut ada 3 pendapat ulama. Ya, ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama ialah pendapat majoriti ulama. Majoriti ulama menyatakan bahawasanya annaha sunnatun wa yusahabbu fi'luha. Sunat dan juga digalakkan untuk kita mengerjakan salat tasbih. Wa hadha ra'yu jumhurul Hanafiyyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wa qaulun 'inda al-Hanabilah. Inilah pendapat jumhur ulama Hanafi, jumhur ulama Maliki, jumhur ulama Syafi'i dan satu pendapat dalam ulama Hanbali. Artinya jumhur ulama kata memang disunatkan untuk salat sunat tasbih. Misalnya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita lihat dalam kitab Ad-Dur Mukhtar, kitab Hanafi ni, wa arba'u salatut tasbih bi 300 tasbihatin wa fadluha azim. Dan solat tasbih 4 rakaat dengan 300 kali tasbih, kelebihannya amat besar. Apalagi kita tahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, maka dikira satu pokok syurga dah ditanam. Jadi kalau solat tasbih tu ada 300 lah pokok syurga yang akan ditanam. Okey, itu pesan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita semua kan. Okey, baik. Itu contoh dalam kitab Hanafi. Dan satu lagi dalam kitab Hanafi ni oleh Ibn Nujaim di dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq, amma salatut tasbih faqad awradaha as-siqatu wa hiya salatun mubarakatun fiha sawabun azimun wa manafi'un katsirah. Salat tasbih ni ialah telah disampaikan oleh orang-orang siqat, maknanya orang yang terpercaya. Dia adalah salat yang penuh keberkatan, ada pahala yang amat besar, ada manfaat yang sangat banyak. Okey. Sekarang ni kalau kita lihat pula dalam mazhab Maliki, dan tak banyak bincang kata pengkaji ni, tak banyak sangatlah mazhab Maliki bincang benda ni. Tapi adalah dalam 2 kitab yang beliau temui tuan-tuan sekalian ya. Sekejap. Pengarangnya Syekh Salim. Ya, Syekh Salim ni dia jumpa ada 2 kitab mazhab Maliki, antaranya kitab yang popular ialah Mawahibul Jalil. Okey. Dan disebut tu ada beberapa salat sunat, 2 rakaat hajat, 2 rakaat ketika berdoa, 2 rakaat ketika berdoa, 2 rakaat ketika azan dan iqamat, kecuali pada waktu maghrib bagi dia tak ada, wa salatut tasbih. Dan juga salat tasbih ala ma zakara al-Qadhi Iyad fi qawaidih, sebagaimana telah disebutkan oleh al-Qadhi Iyad. Di dalam kitab Hanbali, contohnya pengarang kitab itu Al-Buhuti, Kashful Qina', yaf'aluha ay salatut tasbih 'ala al-qaul bistihbabiha kulla yawmin marrah, iaitu kita buatlah salat tasbih berdasarkan pendapat yang menyatakan disunatkan setiap hari sekali. Okey, bagaimana pula dengan mazhab Syafi'i? Ya, mazhab Syafi'i confirmlah membenarkan salat tasbih sebagaimana mazhab yang lain tu. Okey, contohnya dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, wa yustahabbu an la yakhallil usbu' minha aw ash-shahr wal ahsan idza sallaha naharan an takuna bi taslimatin aw lailan fa taslimatain. Imam Ghazali sebut dalam kitab dia, dalam kitab dia ke dalam orang yang nukil, disunatkan kita kalau boleh seminggu tu jangan sunyilah daripada solat tasbih, kalau bukan seminggu pun sebulan. Yang terbaiknya kalau kita solat tasbih waktu siang, maka 1 salam, dan kalau malam tu 2 kali salam. Dan ada lagi lah dalam kitab yang lain, termasuk kitab Tuhfatul Muhtaj oleh Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau pun kata begitu, kalau boleh solat tasbih tu setiap waktu, kalau boleh sekali sehari, kalau tak boleh seminggu sekali, sebulan sekali, ataupun setahun sekali.
Wa illa fil umur, kalau tak setahun sekali lah. Dan dia sebut hadis tentang salat tasbih ni hasan, martabatnya hasan. Hasan ni hadis yang bawah sedikit daripada sahih. Sahih yang kita tak boleh petikai. Bawah daripada sahih tu ada hadis hasan namanya. Yang bawah lagi tu barulah hadis yang dhaif. Jadi dan dia sebut wa waham man za'ama wada'ahu, dan orang yang menyatakan hadis salat tasbih ni palsu itu orang yang keliru, waham. Wa fihi sawabun la yatanahi. Di situ ada pahala yang tidak terhingga banyaknya. Qala ba'dul muhaqqiqin, bahkan berkata sebahagian ulama yang mendalami isu ini, la yasma' bi'azimi fadliha wa yatrukuha illa mutahawinun biddin. Tidaklah mendengar kelebihan tentang salat tasbih ini tapi dia tak buat, melainkan orang yang bermudah-mudah dalam agama. Artinya siapa yang tak buat salat tasbih ni mutahawin biddin, bermudah-mudah, tak peduli pun tentang kehebatan salat tasbih ini. Okey, itu pandangan jumhur ulama tuan-tuan sekalian. Okey. Pandangan yang kedua pula, okey, nasib baik ada pandangan kedua kan. Susah juga kita ni, macam mana ni. Jumhur kata, semua kata sunat jumhur kan. Okey, baik. Kemudiannya kalau pandangan yang kedua pula menyatakan, mana pandangan kedua tadi? Sekejap saya terlepas. Al-qaulul awal, al-qaulul tsani annaha laysat sunnatun wala ba'sa bi fi'liha wa hadha ra'yu jumhurul hanabilah. Solat ni dia tak sunat pun, tapi siapa nak buat bolehlah buat. Okey, ini pendapat jumhur Hanabilah. Saya secara peribadi macam cenderung yang pendapat yang kedua ya. Dia bukanlah sunat pun, tapi siapa nak buat buatlah, tak ada masalah pun. Itu pilihan masing-masing. Okey, contohnya dalam kitab Matalib Ulin Nuha, iaitu kitab ulama Hambali ni, wala tusannu salatut tasbih, dan tidak disunatkan salatut tasbih. Imam Ahmad berkata, ma ya'jibuni qila lam. Okey, saya tak pelik pun dengan salat tasbih ni, kata Imam Ahmad. Maka ditanya, lima, saya silap baca tadi, qila lima, kenapa? Qal laisa fiha syai'un yasih. Sebabnya tidak ada satu pun hadis yang sahih tentang salatut tasbih. Jadi bagi saya tak heran pun. Okey, begitulah. Okey, dan juga dikatakan oleh ulama lain muwaffaq, iaitu wa in fa'laha insanun fala ba'sa li jawazil amal bil hadis dhaif fi fadailil a'mal. Kalaulah ada orang nak buat, maka tak apalah, kerana kita memang boleh beramal dengan hadis yang dhaif. Dalam beramalan tidak ada masalah beramal dengan hadis yang dhaif. Jadi siapa nak buat, consider, tak apa. Itu pilihan masing-masing kan. Terasa rasa nak buat, buatlah. Ada dia pegang dengan kata boleh, alhamdulillah. Qala fi syarh Muntahal Iradat, dalam kitab yang lain lebih kurang sama je ya. Okey. Itu pendapat yang kedua, dia tak sunat tapi tidak mengapa untuk kita mengerjakan salatut tasbih. Dan pendapat yang ketiga, la yanbaghi an taf'al, tak sewajarnya kita mengerjakan salat tasbih. Okey, tuan-tuan, Din pegang yang mana Din? 1 2 3. Yang ketiga, saya dah tahu dah jawapan macam ni, yang ketiga. La yanbaghi an taf'al, tak wajar kita buat. Imam dan ulama yang terkenal dalam pandangan ketiga ini ialah Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Dan saya pun dah tengok dah kitab Imam Nawawi tuan-tuan. Saya dah tengok kali dah. Memang Imam Nawawi dia tak setuju salat tasbih. Okey. Kita tengok apa ulasan ulama dalam bab ini. Apa kata Imam Nawawi? Qala fil Majmu', berkata Imam Nawawi di dalam Kitabul Majmu'. Dan kita tahu kitab Majmu' ni kitab karya emas Imam Nawawi lah ya. Qala al-Qadhi Husain wa sahiba at-Tahzib wa at-Tatimmah wa Ruyani fi awakhir Kitabil Janais min Kitabihil Bahr. Okey, ini Qadhi Husain kata, dua pengarang kitab Tahzib dan Tatimmah, juga Ruyani. Ruyani ni kitab dia Bahrul Mazhab,
lautan mazhab. Memang tebal kitab dia, tapi ialah lebih tebal daripada Majmu' Nawawi tu, dia tak habis sebenarnya. Imam Nawawi buat sampai Kitabul Buyu' je rasanya, kemudiannya beliau meninggal, kemudian orang lain sambung sampailah habis. Jadi hujung-hujung tu dia power tu tak macam power Imam Nawawi lah. Okey. Jadi dia kata apa dia, yustahabbu salatut tasbih lil hadisil warid fiha wa fi hadzal istihbab nazar. Disunatkan untuk salat tasbih. Siapa kata tu? Qadhi Husain kata. Qadhi Husain ni dalam mazhab Syafi'i ada beberapa orang dapat gelaran al-qadhi, al-qadhi al-Mawardi, al-qadhi ar-Ruyani, al-qadhi Husain. Tapi kalau sebut qadhi je tanpa sebut nama, al-qadhi tanpa sebut nama, mesti Qadhi Husain lah. Maksudnya dia dah orang yang digelar Al-Qadhi, ya. Dia ada gelaran-gelaran dia. Macam Syekhul Islam pun ada juga dalam mazhab Syafi'i. Cuma yang popularnya Syekhul Islam tu dia jadi popular ke Ibn Taymiyah. Sebenarnya Ibn Taymiyah tu Syekhul Islam dalam mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i pun dia ada Syekhul Islam dia, iaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Okey. Jadi katanya sunat kita salat tasbih, tapi Imam Nawawi komen wa fi hadzal istihbabi nazar. Pendapat yang menyatakan sunat ni perlu dinilai semula. Lianna hadisaha dhaif, kerana hadisnya dhaif. Satu, hadisnya dhaif. Yang keduanya wa fiha taghyiri li nazmi salatil ma'ruf, dan kaedah dia tu menyalahi kaedah solat yang kita maklumi. Kalaulah kita kena baca tasbih masa duduk istirahat contohnya, bangun dari sujud yang kedua, kena duduk dulu, barulah berdiri, duduk baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Itu menyalahi kaedah solat yang biasa. Dan kalau kita memanjangkan iktidal dan juga duduk antara dua sujud dengan baca tasbih, itu pun menyalahi mazhab Syafi'i dan juga Hanafi yang tidak membenarkan iktidal dan duduk antara dua sujud yang lama. Tapi ialah Hanbali, Maliki dan Imam Nawawi membenarkan iktidal dan duduk antara dua sujud itu lama. Tapi mazhab Syafi'i dia tak bagi. Jadi ini mengubah tata cara solat yang betul. Dan kenapa pula kita kena baca tasbih sebelum baca Fatihah? Sedangkan yang Nabi SAW ajar ialah baca doa iftitah. Yang kita kena baca tasbih banyak tu kenapa pula? Walaupun ada kaedah doa iftitah pun baca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar 10 kali, itu memang ada. Tapi kaedah solat itu sendiri bagi Imam Nawawi tak betul. Fayambaghi alla taf'al bi ghairi hadisin wa laysa hadisiha bisabit. Maka tak wajar untuk kita buat sesuatu amalan tanpa ada hadis yang sahih maksudnya, dan sedangkan hadis tentang perkara tersebut tidak sabit. Okey, itu ulasan Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Jadi 3 pendapat dia. Satu, sunat, itu jumhur ulama. Yang kedua, tak sunat pun, tapi siapa nak buat, buatlah sebab ada hadis yang dhaif. Itu pendapat kebanyakan Hanbali. Tapi bagi Imam Nawawi, no, tak boleh. Allah taf'al, la yang bagi Allah taf'al. Yang bagi Allah taf'al, tak patut kita buat salat tasbih. Okey, alasan yang paling kuatnya hadisnya dhaif. Dan hadis yang dhaif ni dia tak semestinya bila ada banyak riwayat. Hadis ni dhaif satu riwayat, ni pun ada lagi riwayat lain yang dhaif saja ni. Tak semestinya bila berkumpul semua riwayat dia jadi naik martabat jadi hadis hasan li ghairi. Istilahlah tuan-tuan ya. Benda yang bila banyak berlakunya hadis-hadis yang dhaif. Riwayat pertama cerita pasal salat tasbih dhaif. Riwayat kedua salat tasbih dhaif. Riwayat ketiga dhaif. Adakah bila ada 10 riwayat tentang hadis salat tasbih ni, dhaif ni berkumpul, dia boleh naik martabat jadi hadis hasan? Tak semestinya. Dia kena tengok tahap dhaif tu tahap yang mana. Kalau dhaif tu tahap yang dhaif ringan, boleh naik martabat. Macam contoh, sesiapa yang menghafal 40 hadis tu yang bercahaya tu di hari akhirat nanti, sampaikan ulama pulun buat hadis 40, Imam Nawawi pun pulun hadis 40. Imam Nawawi dengan penuh kesedaran dalam mukadimah hadis 40 menyatakan hadis itu dhaif dan tak naik martabat pun. Dia kekal dhaif. Cuma ulama aja ambil semangat 40 tu je. Dia tidak ada hadis yang sahih, yang hasan untuk digunakan sebagai hujah, ya. Tapi dalam bab ini tuan-tuan sekalian,
kita tidak boleh menafikan bahawasanya memang ramai ulama yang menyatakan boleh untuk salatul tasbih, ya. Antara ramai ni memanglah disebutkan oleh Ad-Daruqutni, Al-Baghdadi, Abdul Karim As-Sam'ani, Abu Musa Al-Asbahani. Ramailah ulama yang terima ni. Tajuddin As-Subki. Terlalu ramai ulama yang menerima. Tapi dia ada kaedah juga dalam ilmu. Tak semestinya bila ramai ulama terima, artinya dia betul. Dia tak semestinya begitu. Ataupun tak semestinya dia tepat. Okey. Dan kata Al-Mubarakfuri, Barakfuri sebut, wal haqqu inni indi. Okey. Dan yang betulnya menurut saya, inna hadis Ibn Abbas laisa bidha'if fadlan an yakuna mawdu'an aw kadzaban bal huwa hasan. Pada saya hadis tentang salat tasbih tu dia tidak dhaif. Apalagilah kita nak kata dia palsu, nak kata dia penipu, tak. Yang betulnya dia bertaraf hasan, ya. Okey. Tapi agak tinggi pula martabat. Ada setengah ulama kata bukan hasan, bahkan naik sahih li ghairi. Tinggi lagi martabat. Okey. Jadi mudah ceritanya, ada ulama terima, ada ulama tolak. Bila ada ulama terima, ada ulama tolak, maka ia termasuk dalam bab kita mesti berlapang dada. Siapa nak buat silakan, siapa tak nak buat silakan. Nanti terserahkan pada Allah Azza wa Jalla. Orang dia tapi kita tak boleh guna kaedah lebih baik buat daripada tak buat. Itu bukan kaedah yang betul. Kerana orang yang berpegang tak buat, bagi dia benda tu tak betul. Maka dengan dia meninggalkan amalan yang tak betul pun dia dapat pahala. Okey, jadi ia bergantung. Setiap orang dalam ijtihad ni akan dapat satu pahala. Orang buat dapat satu pahala, orang tak buat dapat satu pahala. Tinggal lagi siapa yang dapat dua pahala. Itu ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla di hari akhirat nanti. Oh, kamu yang dapat dua pahala sebab memang solat tu ada pun, ataupun memang solat tu tak ada pun. Itu diserahkan pada Allah. Tapi siapa yang dia berusaha, dia study bagi saya kena buat. Okey, dia dapat pahala satu. Dia study, oh tak ada solat tasbih, maka dia dapat pahala juga kerana bagi dia tak ada. Okey, jadi terpulanglah tuan-tuan sekalian, tak perlulah kita saling mencemuh antara satu sama lain dalam bab ini sebagai contoh, ya. Wallahualam. Boleh kita buka perbincangan, ya. Banyak lagi yang lain tu tapi saya dah ringkas-ringkaskanlah. Sebelum tu Haji satu je. Al-Hafiz Ibn Hajar di dalam kitab At-Talkhis menyatakan, wal haqqu inna turuqahu kullaha dha'ifah. Yang betulnya, kata Al-Hafiz Ibn Hajar pakar dalam bidang hadis, seluruh riwayat yang menceritakan tentang hadis salat tasbih ini dhaif. Allah Alam. Macam mana tu Haji? Oh, dia boleh dua-dua. Dalam kes solat sunat ni, kalau ikut apa yang dikupas oleh Imam Nawawi dan pandangan Imam Nawawi ni, ramai ulama kod. Ulama-ulama Hambali sekarang ni pun kod juga, iaitu solat sunat ada dua kategori, kan. Solat sunat yang disyariatkan berjemaah macam solat raya ke gerhana matahari, dan solat sunat yang tidak disyariatkan berjemaah macam solat rawatib apa benda. Imam Nawawi sebut solat sunat yang disyariatkan berjemaah boleh dilakukan sendirian. Tak elok lah, tapi dah tak ada pilihan, dah jam jalan raya tak sampai-sampai dah pukul 12 tengah hari dah. Sampai-sampai rumah pun dah pening dah. So, solat sendirian raya. Dan mana-mana solat sunat yang tidak disyariatkan berjemaah, macam solat rawatib apa tak disyariatkan berjemaah, duha pun, tapi boleh dilakukan secara berjemaah. Tapi maksudnya bukanlah digalakkan dibuat selalu, cuma hukumnya boleh. Contohnya biasa kita buatlah, habis solat maghrib kita solat ba'diyah, ada orang follow kita jadi imam. Maka tak ada masalah kita nak tukar niat jadi imam ke, kita tak nak tukar niat jadi imam ke, tak ada masalah. Tapi ceritanya boleh dilakukan secara berjemaah. Jadi samalah tasbih ni, jemaah boleh, sendirian pun boleh. Allah Akbar. Tak ada waktu, bila-bila boleh. Asalkan bukan waktu larangan je dah. Okay, waktu duha ke, malam ke, lepas maghrib ke, tak ada masalah. Dia habiskan dulu. Kalau katakan
Dia tak tahu yang orang tu buat tasbih kan, untuk apa-apa tu ada boleh-boleh kan. So orang ni datang dia nak buat smoke, dia apa orang tu buat solat. Dia nak follow. Betul dia follow, atau dia tengok lama. Tak dia Mufarakah. Boleh, tak ada masalah. Apabila kita ikut seseorang salat, tiba-tiba orang tu lama sungguh. Alamak dia solat tasbih. Maka terbukti bahawa Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhuma pernah ikut Nabi SAW salat sunat tahajud. Tak tahu berlaku ni masa bulan Ramadan ke macam mana. Dan akhirnya dia pun tak tahan lah. Dan rakaat pertama Nabi baca Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Masa tu mungkin tak turun habis lagi Quran pun. Tapi banyak lah. Rakaat yang kedua kata Huzaifah, saya ada cita-cita buruk. Artinya dia mufarakah daripada Nabi. Maka boleh. Ulama semua kata boleh. Macam-macam selain daripada Ibn Abbas. Wallahualam, itu tak berani komen. Tapi tak disyaratkan mesti orang lain tahu. Kadang-kadang Nabi ajar untuk seorang tu je dan orang tu yang sampaikan. Setahu saya semua riwayat tu daripada Abbas je, tak ada daripada orang lain. Okey. 4 rakaat. 2 tak boleh. Itu kalau kita buat 2 dia jadi solat bid'ah yang baru pula lah. Jadi kena mesti 4 rakaat. Kalau siang ikut Imam Ghazali lah, kalau siang 1 salam, kalau malam 2 salam. Tapi kalau buat kalau siang pun buat 2 salam boleh. Mesti 4. Tuan Haji? Kalau 4 pun kita ikut kaedah perbahasan ulama, nak buat tahiyat awal boleh, tak buat tahiyat awal pun boleh. Itu maknanya dia panggil ada 2 benda dalam solat 4 rakaat 1 salam ni yang ulama tak apalah mana-mana pun. Satu, nak buat tahiyat awal ke tak buat tahiyat awal? Ulama kata tak apalah, nak buat pun buat, tak nak buat pun tak apa. Solat je sah. Yang kedua, nak kena baca surah tak pada rakaat ketiga dan keempat? Sebab kalau kita buat 2-2, confirm lah kena baca surah semua rakaat. Tapi kalau kita buat 4, nak kena baca surah tak pada 2 rakaat yang terakhir tu? Ulama kata nak baca pun bacalah, tak nak baca pun tak apa. Artinya dia tak ada dipanggil khilaf mu'tabar. Khilaf yang diterima. Maknanya ulama terbuka dalam bab ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya biasa solat sunat sebelum zuhur dan sebelum asar tu kalau sempat buat 4, memang 4 1 salam je. Sebab kalau buat 2 salam tak sempat nak habis. Jadi masa tu. Okay. Tuan-tuan tanya macam nak buat dah malam ni. Saya cerita secara ilmu je, bukan saya cerita kempen ni. Saya pegang pendapat yang kedua, iaitu siapa nak buat, buatlah. Tapi bagi saya ia bukan sunat. Tapi kebanyakan tuan-tuan termasuk imam pun kata tak buat. Tak ada solat tasbih. Jadi itu pilihan masing-masing lah kan. Tak ada isu pun. Jumhur kuat. Betul-betul. Dia panggil beginilah. Ulama ni dia sebabnya benda tu hadis yang dhaif. Bila hadis yang dhaif boleh buatlah, dia tak ada isu kan. Boleh buat, tak ada isu. Dan kadang-kadang ulama mengambil langkah berhati-hati. Kod-kod ada. Nanya kita tak buat, rugi kita. Kod-kod ada kan. Tapi saya sendiri, kenapa saya tak menganggap ia sebagai satu amalan yang perlu secara peribadilah, ya. Kerana kaedah solat yang diajarkan sendiri oleh Nabi SAW melalui hadis yang sahih, itu dah sangat-sangat power dan sangat lama dah. Bahkan kalau kita buat solat cara Nabi, kita nak banding dengan solat tasbih, lagi lama kita kot. Maknanya, contohnya kita buat solat malam, baca panjang. Orang solat tasbih ni jarang orang baca panjang, mesti baca pendek je. Yang baca panjang ni wali-wali je. Okay, biasa kuliah, kulhu. Macam mana makmum nak ikut ni kalau baca panjang? Okay, kalau kita solat tahajud betul-betul, kita baca panjang, kita tak terikat dengan tasbih. Kita boleh baca surah 4 rakaat.
4 muka surat, 5 muka surat. Hatta ada je orang yang solat tahajud atau solat sunat 1 rakaat 1 juzuk. Kemudiannya masa rukuk tu mengagungkan Allah Azza wa Jal. Masa sujud kan Nabi ajar fajtahidu fid du'a, ataupun dalam hadis yang lain fa'aksiru fihi ad-du'a. Kena bersungguh-sungguh berdoa ataupun kena memperbanyakkan doa. Jadi kali ikutnya kena banyak doa dalam sujud. Minta ampun, minta keselamatan dunia dan akhirat, minta selamat daripada kejahatan orang yang zalim, minta ramai kawan yang soleh. Jadi dia banyak benda yang kita boleh guna masa rukuk dan sujud tu selain daripada tasbih. Bukan kita tak nak tasbih, tapi tasbih tu masa lain, bukannya dalam solat. Okey, masa lain. Jadi kalau ikut cara Nabi ajar tu pun rasa dah lama dah. Rasa tak larat dah, apa lagi lah nak buat. Jadi maknanya lebih power daripada solat tasbih itu sendiri. Wallahualam, itu hanya komentar peribadi saya lah tuan-tuan ya. Ada hadis yang kata panjang rukuk tu seperti qiyam. Tapi saya tak pasti adakah seperti itu memang sama-sama panjang ke ataupun artinya panjang rukuknya. Setahu saya qiyam Nabi tu lagi panjang. Rukuk, tapi rukuk tu lama macam ni. Rukuknya lama dan sujud pun lama juga. Cuma sujud tu 2 kali, rukuk tu sekali. Okey. Setahu sayanya qiyam lagi panjang. Wallahualam, kena tengok semua hadis yang ada. Okey, ada lagi? Kita kena buat rekod lah berapa minit solat tasbih kalau buat kan. Kena buatlah sekali. Buat catat masa, kita baca bacaan yang adil. Maknanya 1 muka surat, 1 rakaat 1 muka surat. Lepas tu tasbih apa tu, berapa minit kita dapat. Okey, dan kita tengok pula solat cara Nabi tu macam mana. Jadi itulah, saya rasa solat cara Nabi tu lagi memuaskan lah. Kita tak terikat dengan peraturan-peraturan tadi. Allahuakbar. Okey, tak ada soalan yang lain daripada solat tasbih? Okey, Tuan Haji. Ada bersama pendapat ini solat hajat. Oh. Pendapat dia sama dengan ada orang solat hajat tak ada. Okey. Solat hajat ni kita boleh kata ginilah. Dia tak adalah nama khusus, tapi kerana Allah Azza wa Jalla sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Ada 2 ayat di situ kan. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Okey, itu dalam awal-awal surah Baqarah. Dan dalam juzuk yang kedua pula, wahai orang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Itu jadi puncanya bila orang yang dia ada hajat, dia solat tu namanya solat hajat. Kerana dia minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, jadi menurut apa yang saya fahami, solat hajat tu memang ada. Cuma isunya ialah solat hajat yang ketidaktentuan hala tu. Contohnya bila yang masa Din kita jumpa di masjid masa qiyam mulai tu, qiyam Ramadan, imam kata okey solat taubat semua. Yang kedua solat hajat pula. Jadi kita pun keliru, solat hajat sebab apa ya imam? Nak tanya juga imam suruh solat hajat ni sebab apa sebenarnya? Ada hajat apa? Ialah hajat kita. Mungkin saya tahu jawapan imam, mesti hajat kita lah selamat dunia akhirat apa. Habis tu tak boleh kalau saya nak doa tu masa solat tahajud saja, bukan solat hajat. Jadi dia yang saya faham ialah solat hajat tu apabila kita ada hajat yang khusus. Sama ada kita niatkan ia solat hajat ataupun kita tak niat solat hajat, itu bukan benda yang penting. Kita niat je sahaja aku solat sunat 2 rakaat contohnya. Tapi kita sampaikan hajat-hajat yang khusus dalam solat itu kepada Allah Azza wa Jalla, ia consider sebagai solatul hajah. Ia nak panggil solat hajat pun boleh, tak panggil solat hajat pun boleh, tapi di sisi Allah, Allah maklum kita nak minta tolong daripada dia. Okey, manakala kita minta sihat apa benda tu, dalam solat subuh boleh kita minta sihat, dalam solat isyak boleh kita minta sihat. Ini hajat yang khusus. Wallahualam. Jadi itu kena tunggu perbincangan khusus pula lah macam mana tu kan. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, sebagai akhirnya sekali lagi kita di zaman-zaman kritikal ni akhir zaman orang tengah bergaduh ni, agama orang tengah bergaduh dan kita pun tak ke mana dah kita ni tuan-tuan sekalian.
Orang lain ni dah sampai ke teknologi AI dah bincang tentang pembangunan negara. Orang dah bimbang pasal ekonomi dunia yang makin merudum. Kita pula terperangkap dengan situasi siapa yang lebih mendekati akidah yang betul. Gen ni bubuh gen ni, gen sana pula bubuh gen ni. Sampai bila nak habis tuan sekalian? Saya kira orang-orang yang duduk berlawan ni orang muda-muda. Ya, orang muda. Yang kalau orang yang dah berusia, yang dah 50-60 ke atas, kita ni banyak benda lagi yang kena buat untuk kebaikan negara kita, anak cucu kita yang solatnya bagaimana, yang kes bully yang makin teruk sebagai contoh kan. Jadi kalau kita fokus kepada satu benda yang lebih penting, yang ni kita bincang. Bukan kita tak bincang, tapi kita bincang tu secara tertutup. Sini je. Macam Ibn Taymiyah menyatakan, dia bincang hadis-hadis ayat sifat tu secara tertutup. Cuma kemudian je orang tulis buku dia sebar-sebarkan, itu cerita orang. Tapi dia mengajar tu secara tertutup. Saya pun bincang solat tasbih di sini je. Tempat lain tu saya sebut gitu-gitu ya, taklah secara detail. Sekadar-sekadar orang tanya jawab ala kadar kan. Jadi ada beberapa benda kita bincang secara tertutup. Ada beberapa benda ya boleh kita bincang secara terbuka. Maka dalam keadaan orang saling tuduh menuduh, kata mengata antara satu sama lain, dan tuan-tuan maklum kan ceritanya cerita apa. Saya rasa kita mulakan pendekatan yang toleran. Kita ada pendirian. Okey, tuan-tuan ada pendirian tak nak solat tasbih. Okey, itu pendirian. Tapi dalam masa yang sama, siapa yang nak buat solat tasbih silakan, itu pendirian saudara. Saudara nak solat tasbih silakan. Saya tak nak solat tasbih, maka jangan kita saling tuduh menuduh. Kita belah pandai, selesai. Bukannya dia berbentuk rasuah pun, bukannya kita akan mengalami kerugian negara pun orang solat. Cuma ia melibatkan soal mana lebih menepati sunnah dalam bab amalan sunat. Kecuali lah kalau amalan tu bawa kepada kepercayaan khurafat, takhayul, sembah pokok, minta tolong dengan wali-wali yang bukan-bukan, yang tu kita lawan lah. Ini tak ada kaitan, ia hanya solat je. Wallahu a'lam. Semoga Allah merahmati kita semua insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.